Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah
وقال الله تعالى في الكتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم اللهم صل على سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimuliakan seluruh barisan kepimpinan kuliah duha muslimat Masjid Al-Irsyad, yang dimuliakan hadirin hadirat, para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu semua, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ya. Tak ada pula saya nampak hari ni orang pakai tudung bendera Malaysia. Semalam lah. Oh, sebab ingat ada lagi semangat kemerdekaan tu. Saya agak ibu-ibu datang kuliah pagi ni mesti tudungnya corak-corak. Kan ada kan jual tudung corak bendera. Iya, nanti akan datang lah ya. Kita akan nyanyikan lagu kebangsaan. Baik. Alhamdulillah. Subhanallah, syukur pada Allah Ta'ala. Allah izinkan kita semua dapat duduk dalam taman-taman syurga, antara orang yang bakal dapat naungan arasy Allah di hari akhirat adalah orang yang hatinya suka datang rumah Allah Ta'ala, dan orang yang keluar daripada rumah dia berjalan menuju ke satu tempat untuk tujuan mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju syurga. Moga-moga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menuju syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yakinlah apa yang ibu-ibu buat pada hari ini pasti akan memberikan kebahagiaan, kemenangan yang besar di hari akhirat. Yakin, insya-Allah. Moga-moga kita semua dapat bertemu kembali dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitab petunjuk jalan menuju syurga, bekalan kebahagiaan, petunjuk jalan menuju syurga, yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ataupun kitab Arabnya Al-Munabbihat 'alal Istidad li Yaumil Ma'ad. Baik, kitab ini dia cerita tentang cara-cara nak menjadi ahli syurga, watak ahli syurga. Subhanallah, supaya bila masuk dalam syurga kita dapat akhlak yang terbaik. Akhlak ahli syurga seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam syurga tak ada rasa benci orang. Dia tak ada rasa cemburu suami dia berkepit dengan 70 bidadari. Dia tak ada rasa jealous. Tak setuju Ustaz, tak setuju, dia pulang. Subhanallah. Pasal isteri pun nanti dalam syurga sibuk dengan syurga dia sendiri. Ahli syurga ni bila masuk syurga, tubuh kita akan jadi seperti tubuh ketinggian tubuh Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta. Ahli syurga masuk syurga, badan dia 60 hasta. Kalau ibu-ibu sekarang paling tinggi kat sini berapa hasta? Tak tahulah. 60 hasta tu tinggi lah tu. Itulah tubuh asal kejadian manusia Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi sebab tu kita masuk syurga, kita balik pada tubuh asal seperti mana tubuh Nabi Adam alaihi salam. Kalau perempuan ikut Siti Hawa lah, lelaki ikut Adam. Cantik lah, insya-Allah. Hawa tu cantik. Kenapa cantik? Sebab nak kata ikut bapa, dia tak ada bapa. Nak kata ikut mak pun tak ada. Original. Memang kita panggil, tak ada yang
yang kita panggil apa, subhanallah, memang betul-betul Allah ciptakan sebaik-baik kejadian. Ya. Ya, gelang besar lah. Subhanallah. Jadi jangan kita fikir tingginya Ustaz, kena tunduklah masuk bangunan. Bangunan sana tak macam kita. Subhanallah. Baik. Dia cantik lah dalam syurga ni, rupanya cantik. Setiap waktu wajah kita ni berubah, bertambah cantik, bertambah cantik. Tu ahli syurga. Bertambah cantik. Kalau sekarang ni makin hari saya tengok ada yang makin cantik, insya-Allah makin cantik. Makin cantik, makin senyap. Subhanallah, alhamdulillah. Di dunia macam tu lah. Makin lama dia makin tak larat, makin lama dia makin ke arah tua. Tapi di syurga makin cantik, makin cantik. Pada biji mata ini ada 70 perhiasan dalam ahli syurga. Pada mata kita ni ada 70 perhiasan nanti dalam syurga. Saya baca dalam kitab. Saya pun duk terbayang. Cuba ibu-ibu tengok mata kita sekarang ni. Berapa banyak perhiasan yang boleh ditampal di mata kita. Ada sampai 70 tak? Tak ada. Apa lagi? Contact lens, perhiasan. Apa lagi perhiasan boleh letak di biji mata? Di mata kita ni. Contact lens, apa lagi? Bulu mata, eyeshadow, benda pun tak tahulah. Macam-macam color boleh letak. Tapi syurga ada 70 perhiasan tu. Sebab tu syurga ni tak terbayang kecantikannya. Dan setiap saat biji mata kita ni warnanya berubah-ubah. Macam-macam color tu. Lebih daripada 70 warna. Mak Saleh. Subhanallah. Itu dalam syurga. Moga-moga kita semua dapat masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Tidak pernah bersin, tak pernah berhingus dalam syurga. Bersing acung pun tak ada dalam syurga. Apatah lagi buang air. Dalam syurga tak buang air. Habis itu Ustaz makan banyak, nak buang kat mana? Dia akan keluar jadi peluh. Makan banyak, makan dah setinggi gunung dah, kulit pisang makan. Contohlah. Tapi perut tak setinggi gunung, perut dia steady. Cantik, tak buncit. Sekarang kalau di dunia makan 2 roti canai, 2 keping, minum air susu ke, teh tarik ke, kembung perut dah. Tapi dalam syurga tak buncit. Dia keluar melalui peluh. Peluh itu bau harum kasturi. Bila peluh itu jatuh berguguran, dia jadi seperti permata berlian. Tu ahli syurga. Tarik peluh, renjis, ting, keluar berlian-berlian. Cuba peluh ibu-ibu sekarang, renjis. Tak ke bau asam keping tu. Subhanallah. Bau asam Jawa. Ahli syurga dia wangi. Subhanallah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu semua kat syurga lah. Moga-moga kita semua dapat merasai kenikmatan syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hidup ni masih panjang. Ya, masih panjang. Nak kena lalui alam barzakh. Duduk alam barzakh tu lama, kerana nak tunggu tu sampai kiamat tiba. Sehari di alam barzakh menyamai 1000 tahun hidup di dunia. Kalau kita ada kawan yang meninggal dunia 2000 tahun yang lalu, contoh, ada ke kawan? Kawan-kawan sekolah yang meninggal dunia 2000 tahun yang lalu. Oh, gitu pun tak lepas. Subhanallah. Mana kata orang meninggal dunia 2000 tahun yang lalu, alam kubur usianya berapa? Baru 2 hari. Belum cerita nenek kita yang usianya 80 tahun ataupun meninggal dunia 40 tahun yang lalu, alam kubur baru berapa minit. Subhanallah. Sebab tu kita nak jadikan kubur kita ini raudhatum mir riyadil jannah, sebahagian daripada taman-taman syurga. Moga-moga kita semua dijadikan Allah kubur kita taman-taman syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kitab ini kita buka muka surat 49. Betul ya? Ya? 26. Oh, itu surah lain.
26. Muka surat? Muka surat 26. 17. Oh, saya ingat muka surat 49. Letih saya study pagi tadi. Dah salah nota dah saya buat ni. Subhanallah, peperangan antara. Okey, jangan risau, ada nota. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Peperangan antara akal dan hawa nafsu. Siapa sini ada akal? Semua orang ada akal. Ada nafsu dah? Nafsu pun ada yang kata tak ada ke? Ada nafsu. Jadi manusia ni Allah bagi dia akal, Allah bagi dia nafsu. Pada binatang Allah dia bagi nafsu tapi tak bagi akal. Kepada malaikat Allah bagi dia akal tapi tidak ada nafsu. Tapi hebatnya manusia ni Allah bagi dia dua. Dia dapat akal, dia ada nafsu. Sebab tu manusia kalau dia benar-benar beriman, Allah angkat dia lagi mulia daripada para malaikat. Sampai malaikat pun kena sujud kepada manusia ni, Nabi Adam AS. Tapi kalau manusia ni hina, ingkar perintah Allah, Allah boleh hinakan dia lebih hina daripada binatang. Binatang tu yang tak ada akal pun, tapi Allah sebut mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Kucing, ikan-ikan di lautan, semuanya berzikir. Kucing, dia berzikir. Kita je tak faham. Kita dengar je dia miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau miau, miau. Dengar je kucing menyanyi. Padahal dia berzikir pada Allah. Subhanallah. Setiap hari di bulan Ramadan, antara kelebihan Ramadan tu, ikan-ikan di lautan akan mohon istighfar untuk orang yang berpuasa daripada dia sahur sampailah dia berbuka. Ikan-ikan tu nak sebut banyaknya makhluk namanya ikan. Subhanallah. Jadi sebab tu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni Allah bagi akal, bagi nafsu. Marilah kita baca di bawah itu. Ada yang mengatakan tuba. Mari sama-sama baca. Tuba liman kana aqluhu amiran wa huwahu wa hawahu asiran wa wailul liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Baik. Bertuahlah bagi orang yang akalnya berfungsi sebagai pemimpin, memandu, dan nafsunya pula menjadi sebagai tawanan. Mana kata yang memandu itu akalnya, yang menjadi tahanan adalah nafsu. Dan binasalah bagi orang yang nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya pula menjadi tawanan. Subhanallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab tu dalam ayat ni nak bagi tahu hidup kita ni kena berpandukan akal ke nafsu. Kena pandukan akal, jangan hanya ikut hawa nafsu. Ada kisah ketika mana kisah akal dan nafsu. Mula-mula Allah ciptakan akal, mula-mula Allah ciptakan nafsu. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan akal, setelah Allah ciptakan makhluk namanya akal, semua makhluk ciptaan Allah. Bayang-bayang kita ni pun ciptaan Allah yang sentiasa berzikir. Cuba tengok bayang-bayang. Ada tak ada yang bayang-bayang? Kok ada yang tak ada? Subhanallah. Bayang-bayang kita ni makhluk yang sentiasa berzikir pada Allah. Tuhan punya badan je tak berzikir. Tu bayangkan, subhanallah. Jadi akal pun Allah cipta. Makhluk namanya akal ni, setelah Allah ciptakan akal,
Allah panggil akal. Akal, mari sini menghadap. Akal datang menghadap. Allah suruh akal, cuba kau berpaling, akal berpaling. Akal pusing, akal pusing. Akal ni dia suka ikut perintah Allah. Kemudian Allah tanya pada akal, akal, siapa aku dan siapa kamu? Man ana wa man anta. Allah tanya kepada akal. Akal pun jawab, anta rabbi wa ana abdu. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Ni kata akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata pada akal, wahai akal, tidaklah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Sebab tu subhanallah, kita ni mulia sebab kita ada akal. Tapi hari ni ada orang hidupnya tak mau pakai akal. Kebanyakannya suka ikut hawa nafsu. Orang barat dulu mereka faham dengan cara orang bertamadun, daripada tak berpakaian mereka tambah pakaian. Itu menandakan mereka ni semakin bertamadun, berpakaian, labuh pakaian, tutup semua. Dulu ada rasa malu, tapi semenjak akhir zaman ni makin lama pakaiannya makin pendek, makin dikurang-kurang. Mereka lupa falsafah mereka dulu, menganggap tamadun itu bila mana mereka mampu berpakaian, adanya baju. Daripada tak ada baju, pakai jawat, tiba-tiba ada baju, labuh baju. Sekarang ni dah ke arah tu dah. Ke arah yang mana dah tak berpakaian. Sebab tu Islam ni Allah jaga, subhanallah. Hidup kita ni kena berpandukan akal ni kok wahyu lah. Bukan akal kita semata-mata berpandukan wahyu. Itu kisah akal. Akal ni suruh dibuat. Subhanallah. Beza pula dengan nafsu. Nafsu ni, ketika mana Allah ciptakan nafsu, Allah tanya nafsu, Allah panggil nafsu. Sebab Allah panggil nafsu, mari sini menghadap. Wah, menghadaplah wahai nafsu. Nafsu dia buat dono, dia buat diam je. Tu nafsu. Allah dah ciptakan dia, Allah panggil nafsu, mari sini. Dia buat tak tahu. Tengok, kipas dah berapa tengok ni. Subhanallah, buat tak tahu, duk nganga je, buat degil. Nafsu, mari sini, dia buat tak tahu. Kemudian subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad, tu nafsu. Allah tanya kepada nafsu, wahai nafsu, man ana wa man anta. Aku ni siapa? Engkau tu siapa? Nafsu kata, ana, anta. Nafsu. Ana lah, anta lah. Oh, dia boleh kata ke Allah macam tu. Aku lah, awak lah. Maka subhanallah, Allah marah kepada nafsu. Allah denda nafsu, ambil nafsu ni, rendam dalam neraka selama 100 tahun. Dibakar dalam neraka selama 100 tahun. Kemudian dikeluarkan nafsu, habis hitam legam badan dia. Allah tanya balik nafsu, sekarang man ana wa man anta. Aku siapa, engkau siapa? Nafsu kata, ana, anta. Degil lagi tu, aku, engkau lah. Oh, nafsu, subhanallah. Kemudian Allah campak lagi neraka, nafsu ni ke dalam neraka, tetapi neraka yang beza sikit. An-narul ju', neraka kelaparan. Ada satu neraka lapar. Jangan ibu-ibu tanya, ustaz, kalau ada neraka lapar, bermakna ada neraka yang ada pakej makan lah ya. Kalau boleh saya nak yang ada pakej makan. Jangan begitu. Makannya pun bazakum, makan nanah. Jadi ada neraka yang tak ada makan. Kalau ibu-ibu nak yang mana? Nak yang makan ke ada yang tak nak makan? Dua-dua tak nak lah. Boleh jawab pula tak nak yang ada makan. Subhanallah. Saya tanya, nak neraka yang ada makan ke neraka yang tak ada makan? Dua-dua tak nak. Tak nak masuk neraka. Dia boleh pilih pula. Kalau boleh nak dia makan, senang sikit. Tak ada. Kalau boleh dua-dua kita tak mau masuk
neraka. Allahumma ajirna minan nar. Apa doanya? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada neraka. Pendek ya. Kalau nak syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta redha, masukkan kami dalam syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, jauhkan kami daripada siksaan api neraka. Hafal tak doa ni? Hafal, insya-Allah. Baca time bila? Time bagi salam. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Time bagi salam tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi jangan kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni sudah. Pelan-pelan sudah. Subhanallah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nafsu Allah campak dalam neraka kelaparan selama 100 tahun. Bila dicampak selama 100 tahun, dibakar, tak makan, tak minum, keluarkan balik nafsu. Nafsu keluar, dia jadi kecil, dia jadi kurus, dia jadi tak bermaya, dia jadi lembik. Allah tanya pada nafsu, sekarang man ana wa man anta, aku siapa, engkau siapa? Nafsu kata, anta rabbi wa ana abduk, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Tu nafsu tu. Nafsu ni dikalahkan dengan lapar. Nafsu ni dikalahkan dengan lapar. Jadi makna kata kurangkan makan. Makannya banyak. Tiba-tiba tanya, ya Allah, apa dosa saya? Pasal subuh pun tak bangun. Pasal makannya banyak. Subhanallah, ya Allah, apalah dosa saya? Asal duk kuliah je mengantuk. Sudah. Pasal sahur tadi banyak. Hari Isnin kan, saya tahu sini semua puasa. Tengok baby pun tahu dia tadi begitu je kan. Subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tu nafsu dikalahkan dengan lapar, dikalahkan dengan puasa. Sebab tu Nabi suruh kita ni berpuasa untuk tundukkan hawa nafsu. Subhanallah. Ni nafsu makan makin bertambah-tambah. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang dia puasa hari Isnin dan Khamis. Boleh puasa. Kenapa puasa Mak Haji? Pasal saya nak kurus. Sudah. Salah niat. Jadi puasa bukan nak kurus. Kita puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau puasa saja nak kurus, tapi berbuka puasanya satu periuk dia seorang saja, tak jadi juga. Maka puasa kita kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mana-mana saya pergi kuliah duha muslimat, ibu-ibu ada kekuatan untuk tunaikan puasa sunat Isnin dan Khamis. Dia rasa nikmat macam tu, dia seronok. Dan jujurnya dia membaiki kesihatan kita. Dia bertambah sihat. Bukannya mati puasa. Subhanallah, bukan tak makan terus. Ada orang puasa selang sehari. Hari ni puasa, besok tak puasa. Kemudian puasa, kemudian tak puasa. Puasa apa tu? Puasa Nabi Daud. Siapa sini puasa Nabi Daud? Sila turun tangan. Tengok kan ramai tu. Subhanallah. Alhamdulillah pun boleh. Subhanallah. Moga-moga Allah Subhanahu, orang puasa ni kerana Allah Ta'ala, memang dia ada hubungan yang istimewa dengan Allah, kerana puasanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama belajar menundukkan nafsu. Nafsu tak boleh buang.
Jangan doa, ya Allah, buanglah nafsu saya. Balik rumah langsung tak pandang suami, tak ada mood saya tengok. Pasal nafsunya tak ada. Nafsu jangan minta dibuang. Nafsu ni kita kena tundukkan dia. Subhanallah. Tu kita dah cerita pertemuan yang lalu kan, pasal menahan syahwat. Ada nafsu yang semula jadi, itu fitrah manusia. Yang dosanya nafsu yang diundang sengaja tengok yang bukan-bukan, tengok isteri orang, mengundang nafsu. Itu yang kena kawal. Subhanallah. Yang diundang dah makan, nak makan lagi, itu yang kena kawal. Jadi macam mana nak tundukkan hawa nafsu? Cara nak tundukkan nafsu yang pertama, mestilah kita berpuasa. Itu caranya. Nak tundukkan nafsu, kena puasa. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Nabi kata puasa itu perisai. As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Subhanallah. Syaitan begitu takut dengan orang yang dalam sehari itu dia puasa. Takut syaitan nak dekat kepada orang yang berpuasa. Subhanallah. Maka Allahumma salli ala Muhammad, kita doalah minta Allah bagi kekuatan untuk puasa. Hari pertama memang rasa sakit perut, hari kedua, ketiga dia dah sudah terbiasa. Dah terbiasa untuk berpuasa sunat. Bolehlah niatkan sekali puasa qada, boleh tak? Boleh. Puasa ganti yang dulu-dulu tinggal tu. Jadi dia berazam untuk puasa sunat Isnin Khamis. Hutang yang dulu, hutang lapuk. Ingat ada bujang lapuk je. Hutang lapuk pun ada. Subhanallah. Tapi kalau dah niat puasa ganti sekali, dia wajib habiskan sampai maghrib. Tak boleh dia batalkan. Tiba-tiba hari ini, hari Isnin, dia niat puasa sunat Isnin dan sekali dengan puasa ganti, dah jadi fardu dah tu. Maka tiba-tiba lepas kuliah ni, Zuhur nanti ada orang jemput pergi makan. Dia pun kata, oh bolehlah, tak apalah, saya batalkan puasa. Tak boleh. Kalau puasa qada, puasa wajib, gastrik dah lah puasa. Gastrik. Kalau gastrik, puasa Ramadan pun dia boleh buka. Pasal dah membawa pada penyakit, dah sakit. Tapi wajib ganti tak? Wajib ganti. Dan bulan Ramadan gastrik, dia kena buka. Kalau tak buka, memang insya-Allah lah terbukalah lubang kubur untuk dia. Maka dia pun buka puasa. Wajib tak ganti? Kena ganti. Ini cerita yang hari ni, yang bukan Ramadan, hari Isnin ni, dia niat sekali dengan puasa ganti, maka dia kena habiskan sampai maghrib. Jangan mandai-mandai dia buka kerana jemputan. Tapi kalau sakit boleh. Kalau sakit pun boleh. Jelas ya. Sama lah macam hari tu bulan Syawal, ada ibu-ibu puasa 6 bulan Syawal. Puasa 6. Bagus. Sekali, tapi dia niatkan sekali dengan puasa ganti pun bagus. Kebetulan banyak pula jemputan diterima. Time puasa tu banyak pula jemputan open house, orang jemput dia. Dia mudah-mudah buka. Oh tak apalah, saya buka. Boleh buka kalau awak tidak niat puasa ganti. Kalau puasa ganti tak boleh buka untuk semata-mata penuhi jemputan makan, tak boleh. Puasa wajib tak boleh sesuka hati buka puasa. Sengaja buka berdosa. Subhanallah. Sebab tu ada ulama menganjurkan kalau puasa 6 tu kan, bukan tak boleh sekali, kalau afdalnya asing-asing. Puasa 6 hari bulan Syawal kita asing dengan puasa ganti supaya tak mengganggu. Tiba-tibalah ada jemputan. Time kita puasa ada jemputan. Besok kita azam tak nak puasa untuk penuhi jemputan. Tapi time kita tak puasa, tak ada pula orang jemput makan. Boleh tahan juga kita. Kita berasa sakit hati betul. Semalam aku puasa, 5 jemputan orang jemput. Hari ni aku tak puasa, senyap je grup. Grup WhatsApp semua senyap je. Boleh tahan juga ya.
Subhanallah. Jadi kita mesti usahakan, janganlah tunggu setahun sekali je puasa Ramadan. Tundukkan hawa nafsu dengan puasa. Subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kalau ibu-ibu semua nak supaya menundukkan hawa nafsu, ada doanya. Jadi doanya daripada hadis Tirmizi, hadis hasan sahih. Bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Nanti saya sebut lagi sekali ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak, amal dan hawa nafsu yang buruk. Ini doa yang diajarkan dalam hadis Tirmizi. Saya baca, ibu ikut. Allahumma inni a'udzubika min munkarati al-akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada akhlak, amal dan hawa nafsu yang buruk. Min munkaratin al-akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Nak salin sempat tak? Lagi sekali saya sebut ya. Okey, tulis bahasa yang ibu-ibu mudah faham. Allahumma. Eja Allahumma. Kalau tak pandai bahasa Arab, dah tahu dia tulis bahasa Arab, ni macam tulisan Tamil, maka tak payahlah tulis bahasa Arab. Tulislah bahasa yang Melayu tu. Alif lam lam apa E L L. Aduh. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil til. Sebab til apa disambung alif lam kat sebelah tu? Til. Akhlaqi. Akhlaqi, akhlak lah. AKHLAK, akhlak. Ada whiteboard. Oh, ada ni ke? Tak nampak? Iyalah, saya sebutlah, nampak sikit. Baik. Wal a'mali. A'mal lah. Wal a'mali maksudnya amal perbuatan. Wal a'mali wal ahwa'i jelas. Cuba baca lagi sekali, nak dengar. 1, 2, 3. Ada yang ustaz, saya tak tahu saya tulis apa ni ustaz. Ada yang dia tak faham tulisan dia, saya tak boleh baca. Tulisan sendiri tak boleh baca, parah ni. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukan akhlak, amal dan hawa nafsu. Ahwa tu hawa nafsu dan hawa nafsu. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan akhlak, amal dan hawa nafsu. Ada 3 kan? Akhlak, wal a'mali wal ahwa'i. Al akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Aku berlindung daripadamu. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan akhlak,
amal dan hawa nafsu. Senang cerita, kalau tak faham bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Tapi bahasa Arabnya senang tak? Senang, sebab tu semua terjemah bahasa Melayunya sama macam Arab juga. Akhlak, amal dan ahwak je lah. Ahwak tu hawa nafsu lah. Allahumma inni, jom baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i. Alhamdulillah, kira sah lah tu, insyaAllah. Amin. Moga-moga Allah bagi kita akhlak yang baik, amal yang baik, dan dikawal hawa nafsu kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagi nafsu yang baik. Nafsu yang baik macam mana? Nafsu teringin nak pergi kuliah, tak pernah tinggal. Nafsu teringin nak buka Quran sehari satu muka. Keinginan nafsu ni keinginan, kehendak untuk berzikir, tak pernah tinggal. Puasa isteri kami, itu bagus. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang kedua, cara nak tundukkan hawa nafsu. Pertama berpuasa, kedua baca doa tu. Yang ketiga banyakkan istighfar dan ta'awuz. Ta'awuz. Istighfar macam mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar ni boleh menundukkan hawa nafsu. Tapi janganlah baca ketika mana suami nak bermesra. Abang kita datang, yang kita pun astaghfirullahalazim. InsyaAllah lah dia masuk tidur dululah. Dia akan tidur dulu. Allazi la ilaha illa. Biarlah kena tempatnya. Biarlah kena tempatnya. Subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau suami ada, saya nak pesan pada suami, ketika mana isteri nak minta duit, baca kuat-kuat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Subhanallah. Ya, oh boleh jawab Ustaz, jangan tak jawab. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu pun ambil lah juga duit tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pun alhamdulillah. Dia astaghfirullah. Jadi nak tunduk hawa nafsu, istighfar. Astaghfirullahalazim. Dan ta'awuz. Ta'awuz apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu nak tundukkan hawa nafsu. Bila ibu-ibu lalu di hadapan kedai emas, lalu di hadapan kedai Habib Juel, maka depan kedai itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tangan ni letak kat telinga. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tak masuk. Pak Gad tu halang pakai senapang. Subhanallah. Ini tidak. Ini setiap kali lalu dengan suami. Setiap kali lalu dengan suami depan kedai Habib, depan kedai emas, mesti isteri buat macam pening. Macam tak larat saya nak berehat. Berehat dalam kedai tu. Dia pandai taktik dia. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tundukkan hawa nafsu dengan istighfar, dengan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika mana nak marah, pesan pada suami, bang istighfar. Astaghfirullahalazim. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu juga bila mana ibu menghadapi suami yang marah, ataupun kita boleh pesan dekat anak kita, anak perempuan kita. Time mula-mula merisik, nampak macam baik suaminya,
jalan jari ni jejak tanah tu tempat lalu di belah tanah tu. Rupa-rupa kita tak tahu dia pukul anak perempuan kita, dia sepak terajang. Pesan kepada anak, pesan pada isteri, banyakkan istighfar. Bila suami dah mula hilang arah, nafsunya, nafsu marahnya tinggi, isteri jangan malu untuk istighfar dengan kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia jadi pelindung. Ini tidak memang kena pukul lah. Sakit. Tak guna kau lagilah dibagi. Cuba jerit kau astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitanir, jerit kau kuat. Dia akan ada rasa malu. Subhanallah, yakin ya. Pesan ke anak perempuan. Zaman sekarang ni pelik-pelik semua orang. Sebab pasal zaman ni zaman penuh fitnah, orangnya macam-macam. Jadi banyakkan istighfar, astaghfirullahalazim. Suami balik, suami letih, mengadu tentang masalah tempat kerja. Kadang-kadang suami boleh menangis. Dia nak bercerita, pun suami ni tak suka sangat bercerita apa yang hal yang berlaku di pejabat. Maka yang kita boleh buat, bang, tak apa bang, istighfar, astaghfirullahalazim, gosok belakang dia. Astaghfirullahalazim, tenang ya. Tenang ya. Ini parah ni. Tenang. Subhanallah. Baik. Tu caranya Islam ni, dia mudah, dia tenang. Subhanallah. Itu yang ketiga, istighfar dan ta'awuz, nak tundukkan hawa nafsu. Yang keempat, kalau boleh kita jaga solat malam. Solat malam supaya kita ni dapat menundukkan nafsu. Ni nafsu yang jahat lah. Bukan nafsu yang sampai makan pun tak mau, minum pun tak mau, bercakap pun tak mau. Pasal apa? Saya dah tak ada nafsu dah. Bukan begitu. Kita hidup kita nak happy, nak ceria, cuma tak mau melakukan dosa. Dengan Allah ni kita tak nak buat dosa je. Kita bukan nak minta jadi wali pun, bukan nak minta jadi ulama besar. Kita cuma nak jaga diri daripada buat yang Allah murka. Dengan cara kita banyak buat perkara yang Allah redha. Jadi solat malam tu caranya. Nabi bersabda, sesungguhnya aku biasa tidur dan solat, berpuasa dan berbuka, dan aku menikahi perempuan, maka bertakwalah kau kepada Allah, wahai Uthman, kerana sesungguhnya keluargamu memiliki hak yang menjadi kewajipan kamu, tetamu memiliki hak yang menjadi kewajipan kamu, jiwamu memiliki hak untuk menjadi kewajipan kamu, maka berpuasalah, berbukalah, solatlah pada sebagai waktu malam, dan tidurlah pada bagai waktu malam yang lain. Bukan nak suruh solat sepanjang malam. Nabi tegur dah. Kita ada hak, isteri ada hak. Ini solat je, isteri duduk menunggu. Makan tidak, isteri masak tak makan, duduk berzikir daripada pagi sampai besok pagi, sampai makan dah jadi sejuk. Tak, Nabi kata isteri ada hak dia, kena ditunaikan. Subhanallah. Jadi tundukkan hawa nafsu dengan jaga solat malam. Sekurang-kurangnya yang kita boleh buat sebelum solat fardu subuh, 2 rakaat pun jadi. Sebelum masuk azan tu, solat 2 rakaat pun jadi tahajud. Kalau paling tak sempat pun, kita solat witir. Bangun setengah jam sebelum azan, solat sunat witir 3 rakaat. Kalau malas sangat, boleh tak buat 1 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Buat 1 rakaat pun tak ada masalah. Kalau agak-agak memang jenis tak bangun malam, jadi sebelum tidur malam hari itu solat witir dulu. Lepas sembahyang fardu isyak di masjid, kemudian kita kan didirikan solat sunat kan, ba'diyah isyak 2 rakaat, lepas tu witir terus 3 rakaat. Kalau malas sangat, witir 1 rakaat. Lepas 2 rakaat solat sunat ba'diyah isyak tu 2 rakaat, naik 1 rakaat witir. Tu boleh juga. Dapat ya? Subhanallah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang kelima, cara nak tundukkan hawa nafsu yang kelima adalah dengan kita menjaga pandangan. Menjaga pandangan bukan hanya untuk lelaki, tapi perempuan pun sama. Perempuan dia bukan macam lelaki.
Kalau lelaki, perempuan lalu dia piwit, begitu. Kalau perempuan tak ada yang nak piwit kapan imam, ada ke? Imam balik masjid, piwit. Kok ada geng-geng makcik-makcik yang suka ganggu imam-imam kita, tak tahulah, wallahu alam lah. Tiba-tiba piwit imam, macam balik seorang ke? Ganggu imam, ganggu ustaz, contohlah, subhanallah. Tundukkan pandangan, jaga pandangan. Ibu-ibu jarang buat begitu. Jaranglah kita nak mengacau lelaki, ibu-ibu lah. Cuma kita tundukkan pandangan daripada melihat keburukan orang, daripada melihat perkara yang buatkan kita nak mengumpat. Jangan menengok. Subhanallah, ni mata duk melilau-lilau, duk tengok kesilapan orang. Tanggungjawab kita berat. Kita kena tegur dengan hikmah. Macam ibu-ibu tengah semayang kan, kalau ibu-ibu jarang berlaku lah, banyak berlaku pada lelaki. Apa dia? Bila kita solat, lelaki depan kita ni semayang juga. Bila time sujud, kita kat belakang nampak dia punya belakang tu, lurah tu, pasal dia pakai baju t-shirt pendek. Bila dia sujud, dengan seluar dengan baju dia terselak kan, nampaklah dia punya gua musang tu. Dia punya aluran tu. Dia punya lurah lelaki belakang tu. Jadi sembahyang sah tak? Tak sah. Sembahyang dia batal sebab auratnya terbuka. Jadi kita yang kat belakang ni, kita tengok, maka kita kena tegur. Kita kena tegur dia sebab sembahyang kamu tak sah. Sebab apa? Kita dah tengok. Cuba kita sembahyang, mata kita pandai tempat sujud je, jangan tengok orang. Tak adalah banyak kerja kena buat. Pandai tempat sujud je. Ini duk pandang sana. Suara nampak aurat. Siap tengok sebelah nampak aurat. Jadi awak kena tegur. Awak, tanggungjawab awak yang nampak, kena tegur orang tu. Kalau tak, awak tak tegur, dia akan balik, dia ingat solatnya sah, sedangkan solatnya tidak sah. Jadi kalau tak nak banyak kerja, jangan pandang silap orang. Semayang, kita solat pandang dapat sujud ya. Jangan duk dilau tengok orang tu, Tanggungjawab kita kena tegur. Boleh faham? Subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang sedih tengok orang yang solat tapi auratnya terbuka. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebab tu kita kena tundukkan pandangan. Yang nombor 6, baca Quran. Tundukkan hawa nafsu dengan baca Quran. Depan saya ni insya-Allah lah semua pandai baca Quran. Tak cukup kuliah duha, lepas kuliah duha ni ada lagi buat halaqah Quran di belakang sana. Pun bagus. Baca Quran. Subhanallah, syafaat terbesar di negeri akhirat. 2. Satu syafaat Nabi, yang kedua syafaatul Quran. Subhanallah. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-6, baca Quran lah. Yang ke-7, cara nak tunduk ataupun nak kawal hawa nafsu, berkumpul, bergaul dengan orang soleh. Yang sekarang ni duduk depan kita semua orang soleh, insya-Allah. Tak jumpa tempat lain dah. Ibu-ibu tak jumpa di shopping mall, tak jumpa di Bukit Bintang, tak jumpa di Masjid India, lubang banyak. Kita jumpa di sini, di surau masjid, insya-Allah. Bukan, janganlah pula ibu-ibu pergi Bukit Bintang semua kita pandang rendah, ini semua tak beriman. Tak, itu tandanya kita yang tak beriman tu. Mana kata berkumpul bersama orang soleh, dia akan buatkan kita ni mengurangkan, menundukkan hawa nafsu kita. Sebab tu ada orang di sini dia jadi baik, tapi di rumah dia jadi singa. Ada orang dalam kuliah dia jadi baik sopan, tapi di luar dia macam singa. Apakah salah? Tak salah, pasal memang dia tujuan duduk majlis ilmu ni, dia nak didik diri dia, latih dirinya jadi baik. Di Malaysia dia kasar, tapi bila pergi Mekah buat umrah, dia jadi lembut. Sebab dia faham suasana tu suasana yang berkat. Dan di Mekah Madinah, tanah haram, mulut pun kena jaga. Tak boleh mengumpat. Takut Allah bayar cash kat situ juga. Janganlah pula kita kata nanti balik Malaysia tunggulah aku mengumpat kau nanti. Jangan tunggu balik Malaysia. Patutnya bawa sampai ke Malaysia dia punya langkah jaga-jaga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad, dalam hati kita sentiasa ada
Allah, bukan di Mekah aja hati ada Allah. Ketika di mana pun kita pergi, hati kita sentiasa ingat bahawa Allah sedang tengok kita, sedang nilai. Yang ke-8, cara nak tundukkan hawa nafsu, ulama kata menikah, kahwin. Ini untuk yang tak kahwin lah. Yang dah kahwin pun boleh lagi nak kahwin. Depan saya ni ada lagi yang boleh kahwin, saya tahu. Tapi dia tak sanggup nak melupakan arwah Abang Haji. Pasal dia kata, saya ustaz, saya nak bersama dengan arwah Abang Haji dalam syurga nanti. Betul tak? Ya, ada riwayat mengatakan kita akan bersama dengan suami yang terakhir dalam syurga. Tapi ada juga pendapat mengatakan kita akan bersama dengan suami yang paling soleh. Contoh dia ada suami, dia ada 2 suami. Mana kata meninggal lah. Bukan serentak 2 suami tu, mana kata pernah berkahwin dan dia berkahwin lagi. Ada 2 suami. Ustaz, saya nanti dalam syurga duduk dengan suami yang mana? Suami lama ke suami baru? Mana satu ibu-ibu? Suami mana? Nak suami lama ke suami baru? Suami yang paling soleh. Kita akan duduk dalam syurga bersama suami yang paling soleh. Suami pertama rokus. Suami nombor 2 ustaz. Maka kita akan duduk bersama suami yang soleh. Subhanallah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Maka sebab tu ada isteri Nabi SAW, Aisyah khususnya, semenjak kematian Nabi, Aisyah tak kahwin dengan sesiapa. Sebab Aisyah nak bersama Nabi dalam syurga. Suami yang terakhir dan suami paling soleh. Mana ada manusia paling soleh ada dunia ni melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kahwin lah dengan cara kahwin. Besarkan anak kita, anak perempuan kita, suruh dia kahwin. Walaupun orang tua sekarang kata lambat lagi, baru diploma. Patutnya sekarang kita kena fikirkan bila mana anak perempuan mula berjauhan daripada pantauan orang tuanya, kita kena ada sebuah kerisauan zaman sekarang ni. Maksiat berlaku di mana-mana, di media sosial boleh. Anak tak kau rumah pun, duduk bilik je. Asyik berkunci pintu dalam bilik. Dia keluar hanya nak mandi, nak makan. Makan pun cedok lauk, masuk bilik. Kita orang tu duduk kat luar. Bukan tak ada TV lah, tu ada TV. Tapi anak semua duduk bilik. Dan bilik tu macam-macam negara dia sudah jelajah, terbang melalui telefon. Maka subhanallah, sebab tu jalan nak mengawal hawa nafsu, suruh nikah. Lagi senang. Nombor 9 dan 10 saja, lepas tu kita habis kuliah kita. Nombor 9, antaranya nak menundukkan hawa nafsu, kita tingkatkan cinta kita pada Allah dan Rasul. Tingkatkan cinta kita pada Allah dan Rasul. Yang ke-10, kita kena menghindari penyebab daripada naiknya syahwat. Mana kata perkara yang menaikkan syahwat, menaikkan nafsu, kita kena tolak. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir pun tak boleh, apatah lagi bersama zina. Perkara-perkara yang mengundang kepada menaiknya syahwat, elakkan kita hampir, jangan dekat, jangan pergi. Kalau tahulah aku pergi kedai RM2, keluar-keluar bukan RM2 harganya. Dah tahu kedai RM2, keluar-keluar bukan RM2, 200 jadi. Pasal harganya banyak, maka kawal. Bukan tak boleh pergi, tapi kena kawal. Subhanallah, contoh. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah peperangan antara akal dan hawa nafsu. Orang yang akalnya menjadi pemimpin, hawa nafsu menjadi tawanan, adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus dan nafsunya yang enggan melakukan larangan Allah Ta'ala, iaitu perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarak. Maksudnya orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, akal menjadi tawanan, adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenali Allah dengan segala kenikmatan dan keagungan yang Allah bagi kepada dia. Dia dah tak boleh bersyukur dah. Ini
nafsunya telah menguasai diri. Bila mana dia sudah tak mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka ibu-ibu hari ini berjaya mengawal nafsu, datang kuliah agama, walaupun boleh saja duduk di rumah tengok TV, boleh saja duduk di rumah main telefon, boleh saja tidur di rumah, tapi dia buat keputusan, daripada aku tidur kat rumah, biar aku tidur kat kuliah. Sudah. Contoh, subhanallah. Lagi berkat. Maka subhanallah, ini orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk duduk dalam taman-taman syurga. Terima kasih ibu-ibu sudi duduk dalam kuliah duha yang telah dianjurkan oleh Masjid Al-Irsyad ini. Moga kekal istiqamah, ya, kekal istiqamah. Saya perasan, ya, duduk sini semua orang yang sama saja. Jadi inilah kita akan kenal. Satu hari nanti akan berkurang seorang demi seorang, seorang demi seorang, dan silih berganti. Hari ini ibu duduk kursi itu, akan datang orang lain pula duduk kursi itu. Kita selesai bawa ilmu kita nak menghadap Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya kita ada persiapan dah. Kita pergi dulu, kawan pergi kemudian. Kerana kematian tak mengenal usia, ya. Boleh jadi bukan yang tua pergi dulu, dia tak mengenal usia. Boleh jadi subhanallah, ibu-ibu pergi dulu, saya kemudian. Ataupun saya kemudian ibu pergi dulu. Dia sama je. Macam sama pula ya. Subhanallah. Jadi tak mengenal, ya. Baik. Ya, kita memang janganlah amin. Kita semua bakal pergi dulu, pergi insya-Allah. Janji kita semua berazam, ya. Janji, ya, kalau kita tak nampak kawan kita dalam syurga yang duduk kuliah ni, maka dalam hadis sebut kita akan meraja pada Allah, ya Allah, selamatkan kawan saya yang berada dalam neraka. Dulu duduk kuliah bersama saya, dulu puasa sama-sama, buka sama-sama, tapi sebab mungkin dia ada masalah di rumah dia yang menyebabkan dia masuk neraka, kita boleh minta dengan Allah selamatkan kawan kita. Jadi sebab tu duduk kuliah ni jangan tarik muka, kena berkawan semua. Kita tak tahu siapakah kawan kita yang bakal tarik kita masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Moga-moga Allah selamatkan kita semua daripada neraka, masukkan syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ada permintaan, ada surat cinta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doakan saudara saya Saurani bin Ahmad yang sakit di hospital Kelang, dan doakan Siti Natrah binti Said Muhammad Ali. Terima kasih Ustaz. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikan kesembuhan kepada Saurani bin Ahmad dan Siti Natrah bin Said Muhammad Ali. Moga-moga kau berikan mereka kesembuhan yang baik, ketabahan dalam menghadapi ujian, gantikan sakit mereka dengan pahala yang besar. Kau berikan ketenangan dalam jiwa mereka, berikan mereka kekuatan supaya dapat kembali berkuliah, berikan mereka kekuatan dalam ibadah, kemanisan dalam ujian, kemanisan dalam iman, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan yang baik di dunia dan di akhirat untuk semua saudara mara kita yang sedang diuji dengan sakit, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.